Alhamdulillah, yang dihormati Dekan Fakultas Sosial dan juga Kemanusiaan UPM, yang diraihkan Al-Fadhil pemimpin kita Dr. Sulaiman Syakib Muhammad Noor, kori-kori undangan dan semua yang turut bersama-sama kita untuk meneruskan program untuk bersama-sama kita mendapat dan juga bimbingan. Ini dah buka ni. Saya tak mana. Ini dekat sini ada satu kan. Kita memperbaiki amalan dan niat kita dalam meneruskan kehidupan sebagai staf UTM dan juga sebagai manusia biasa menjadikan kita insan yang lebih baik daripada hari semalam, insya-Allah. Dan kita akan mengangkat tajuk penyucian jiwa 2 yang diangkat dari surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. Dan seperti biasa, bila majlis dimulakan, pemimpin kita akan membacakan ayat surah Asy-Syams ini dan kemudian akan dibacakan semula oleh qari-qari undangan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ahli hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis diserahkan kepada Dr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa qaidil mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang saya mulakan moderator lah. Jadi memang saya memang kari dah bersedia. Dah sedia sini. Ya, tak apa. Tak apa, saya buat intro dulu sikit. Ya, silakan. Saya minta maaf lewat pasal nak masuk sistem ni ada masalah sikit. Okey, jadi kita lewat sikit dalam beberapa minit. Tapi insya-Allah kita cuba manfaatkan masa yang ada ini pada pagi ini untuk kita berkongsi lah. Sedikit santapan rohani, bukan daripada orang yang terbaik, tetapi just sharing tuan-tuan dan perempuan, Prof, datuk-datuk, datin-datin, sahabat semua. Jadi kita pada hari ini masih lagi membacakan ayat yang lepas dalam pertemuan yang lepas kita membacakan surah Asy-Syams. Jadi untuk itu kita baca dulu surah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kari ke? Tak ada? Ada Ustaz, ada 3 orang kali undangan. Saya tak dengar dia mengikut. Ustaz baca dulu. Nanti baru dia orang baca semula. Saya baca sampai habis. Ya betul. Nanti kami akan undang orang hari itu. Macam tu Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها
وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Sulaiman, qari undangan utama kita, dan kita terus saja persilakan qari undangan yang pertama, iaitu saudara Muhammad Ridwan Awang untuk bacakan semula ayat 1 hingga 10. Silakan Wan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Ridwan, dan kita saja persilakan qari undangan yang kedua, Encik Abdul Razak Hashim, untuk memulakan bacaan itu semula. Silakan Encik Abdul Razak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Razak atas tilawatil Quran sebentar tadi, dan kita persilakan qari undangan yang ketiga, Encik Muhammad Hafiz bin Hasan. Silakan Encik Muhammad Hafiz. Tes, dengar Dengar, Alhamdulillah Hafiz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Encik Muhammad Hafiz dan qari-qari undangan, dan izinkan saya untuk membacakan terjemahan Surah Asy-Syams ayat 1 hingga 10. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Nasihannya, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, dan bulan apabila ia mengiringinya, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, dan malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Demi langit dan yang membinanya, yakni dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaannya, serta bumi yang menghampakannya, yakni untuk kemudahan makhluk-makhluknya. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa, serta menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya
yakni dengan sebab kekotoran maksiat. Sadaqallahu alaihi. Dalam kemampuan untuk mendapatkan kepuasan yang lebih jelas berkaitan tajuk ketenangan jiwa dua, kita terus saja mempersilakan Al-Fadhil Dr. Sulaiman Syakib Muhammad untuk meneruskan bimbingan program ini. Silakan Dr. Terima kasih saudara moderator kita. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini kita dapat bersama lagi dalam siri kerohanian kita. Kalau setiap hari kita saling memikirkan tentang juadah makanan kita pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu malam, pernahkah kita terfikir sedangkan tubuh badan kita ini ada unsur kerohanian yang sangat memerlukan makanan gizi dia. Sebagaimana kalau gizi dari sudut fizikal, begitu juga gizi dari sudut kerohanian. Jadi ayat ini bermula dengan menceritakan kejadian alam, kemudian Allah menceritakan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, serta penyempurnaan ciptaan, iaitu penciptaannya yang sempurna dengan berbekali fitrah yang lurus. Allah telah membekalkan kita dengan fitrah yang lurus dalam kehidupan ini, seperti yang disebut oleh Allah SWT. Allah sebutkan lagi, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allazi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetap di atas jalan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam menyatakan tentang fitrah yang lurus ini, yang Allah telah menyediakan ketika manusia lahir dengan fitrah yang lurus, ini dipukuhkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abahu yuhawidani atau yusannirah atau yunassirani atau yumajjisani kama tuladul bahimatan jam'a tuhissuna fiha minal jadah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka hanya kedua ibu bapanya, iaitu orang tuanya, yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Sebagaimana haiwan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh, maka apakah kamu pernah melihat ada yang cacat? Dalam satu sabda yang lain, Rasulullah SAW menyebut, yaqulu, ini hadis kursi, tuan-tuan, yaqulu azza wa jal, inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athum syaitan fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya kami menciptakan hambaku dalam keadaan hanif, iaitu jauh daripada hanif maksud suci, lurus, iaitu jauh daripada kebatilan, dan juga kecenderungan kepada yang hak. Kemudian datanglah syaitan yang menyesatkan mereka daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tafsirannya saya ambil daripada tafsir Ibnu Katsir. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan, iaitu Allah menerangkan kepada manusia jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini menerusi Al-Quran dengan perutusan Nabi SAW dan juga para nabi-nabi sebelum ini untuk memberi petunjuk pada jalan yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi misi kehadiran manusia di dunia ini, iaitu misi utama sebagai mengabdikan diri kepada Allah yang total. Pengabdian ni, kalau kita tanya, semua orang kata kami dah mengabdikan diri pada Allah. Tapi dekat situ, adakah
total kepada Allah SWT. Itu isu dia lah. Dan di situ insyaAllah yang cuba kita terukur. Kerana pengabdian ini bermula daripada isu-isu ketauhidan. Mentauhidkan Allah SWT. Baru pada isu-isu pengabdian yang lain yang termasuk dalam rangka kehidupan seorang manusia. Kerana sedang kita rasa kita telah solid, tetapi ada unsur-unsur syirik yang tidak disedari, yang dikenali sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini insyaAllah kita akan bongkar rahsia ini, supaya kita terselamat insyaAllah. Kalau dipanjangkan usia, diberi kesempatan, kita akan menjadikan satu siri lah, siri untuk memahami dalam konteks rohani. Sebab kalau dalam konteks konteks fizikal ni, bila kita sakit, hari ini macam-macam usaha yang kita lakukan. Kita pergi perubatan medical, kita tak cukup dengan perubatan medical, kita mengambil makan makanan suplemen untuk kesihatan kita. Kita pergi bertemu dengan perawat alternatif untuk memastikan fizikal kita sihat. Memanglah tidak dinafikan al-aqlus salim, akal yang sejahtera ada pada tubuh yang sejahtera. Tapi ada satu elemen lagi, elemen yang sangat penting, iaitu elemen Quranian yang ramai daripada kita mengabaikannya. Sebab itu dalam ayat ini disebutkan, dalam diriwayatkan oleh Ibn Abbas, mengatakan Allah telah menjelaskan kepada jiwa itu jalan kebaikan dan keburukan. Jadi dalam ayat yang lain, dalam ayat yang sama, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah dah jelaskan, tunjuk ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Di sana beruntunglah orang yang menyucikan diri. Kerana pilihan itu berada di tangan anda. Anda nak memilih untuk menyucikan diri, atau anda memilih untuk mengotori diri anda. Jadi, takwil mana ayat di atas dikatakan bahawa sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya kepada jalan ketaatan kepada Allah. Bagaimana yang dikatakan oleh Qatadah. Qatadah ni seorang daripada mufassirin. Dan membersihkan daripada akhlak-akhlak yang hina. Kali yang sama juga dipersetujui dalam mentafsirkan ayat di atas. Ada setuju oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, mempersetujui apa yang dikatakan oleh Allah. Mana ayat ni sama dengan ayat dalam firman yang lain. Quran ini dia saling menerangkan antara satu sama lain. Sebab itu kita ada tafsir Al-Quran, tafsir dengan cara al-maksud. Sama ada diterangkan, ayat Quran itu diterangkan dengan satu ayat yang lain, dihuraikan, ataupun dengan cara daripada hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita tentang maksud sesuatu ayat, atau pentafsiran bagi sesuatu ayat. Jadi dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, iaitu dengan beriman, beriman kepada Allah. Iman ni memang kita kata solid. Iman ni everything bagi orang Islam. Tak ada iman, tak ada nilai bagi kita. Walaupun ayat pertama menerangkan supaya kita ikra, bacalah. Namun iman merupakan ukuran nilai bagi seseorang itu. Dan dia ingat nama Allah, nama Tuhan. Dia pun perbanyakkan mengingati Allah SWT dalam kehidupan dia. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan. Antaranya adalah melalui cara perhubungan, iaitu menghubungkan diri dengan Allah SWT dengan melakukan ibadah solat. Solat ni adalah melakukan perhubungan dengan Allah SWT. Yang itu orang sebut macam-macam lah. Ada nombor talian hayat dan sebagainya. Waktu kita difardukan 5 waktu solat sehari semalam. Maka atas sebab itu, kita dianjurkan membanyakkan berdoa. Jadi, kalau kita lihat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, Allah telah menerangkan, menunjukkan jalan hidayah
petunjuk kepada kita. Dalam masa yang sama juga Allah menerangkan, Allah menyatakan, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah juga berkuasa memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Sebab itu Nabi SAW, walaupun statusnya berada pada status Nabi, Rasul, maksum, dipelihara oleh Allah SWT, Nabi, dengan sifat yang merendah diri, tawaduk, selalu memohon, mengungkapkan doa, memohon takwa, memohon hidayah, memohon petunjuk, taufik dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini contoh, antaranya contoh Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketenangan, ketakwaan, dan sucikanlah jiwaku. Siapa yang akan menyucikan kita kalau tidak Allah menyucikan? Lihat Fir'aun, mati dalam keadaan kesombongan, mati dalam keadaan keangkuhan, dan lebih teruk lagi Fir'aun mati dalam keadaan mengaku dia sebagai Tuhan, walaupun saat akhirnya amantu bi rabbi Musa. Saat akhirnya aku beriman dengan Nabi, dengan Tuhan Musa, tapi pada akhir saat akhir dia tidak ada nilai. Alhamdulillah, nyawa telah berada di garah-garah, berada di tenggorokan, maka pada ketika itu taubat tidak diterima oleh Allah SWT. Gunakanlah sisa baki kehidupan ini sebelum sampai saat kita kembali kepada Allah. Pada ketika itu barulah kita nak bertaubat, barulah kita nak beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah SWT. Pada ketika itu segala-galanya menjadi sia-sia. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah. Jadi dalam ayat ini, dalam doa ini, bukanlah sebaik-baik yang menyucikan. Allah sebut, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Seorang yang kafir, yang ingkar kepada Allah SWT, dengan kehendaknya, Allah boleh memberi hidayah dan petunjuk. Kembali ke jalan yang lurus. Kadang-kadang macam-macam cara hidayah Tuhan. Dengan bermula dengan ujian. Kadang-kadang ada ujian, ada yang berkena dengan kesusahan dari sudut harta benda. Ini ada sebut dalam Quran, Allah Ta'ala akan uji manusia ini dengan ketakutan, dengan kekurangan harta, nyawa dan sebagainya. Ini adalah merupakan ujian-ujian yang Allah Ta'ala uji kepada manusia. Untuk apa? Tujuannya untuk manusia buat muhasabah. Kembali kepada balik semula, U-turn balik setelah kita lupa diri. Jadi ini yang Nabi SAW sebagai Rasul sendiri mengajar umat supaya sentiasa berdoa. Dalam bentuk doa yang lain, ada doa-doa yang lain banyak. Apply yang boleh kita manfaatkan di pagi yang mulia ini. Antaranya ini a'udzubika min hajj wal kasal wal haram wal jubn wal bukhli wa adil qabr. Allahumma anti nafsi taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa da'awatin la yustajabu laha. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kelemahan. Kadang-kadang kita apabila sampai pada setengah titik, kita berada pada certain level, kita rasa segala yang kita usaha ini adalah hasil usaha, kekuatan kita semua yang Allah ini kita. Sedangkan itu adalah merupakan kurniaan semata-mata. Dia berluakum ayyukum ahsan amal. Itu Tuhan nak tengok, nak uji. Orang yang pandai diuji, diberi dengan ilmu. Tengok sejauh mana dia mengaplikasikan ilmu. Bersyukur dengan ilmu yang diperoleh dan menyampaikannya. Jadi, adakah dia bersyukur atau dia rasa bangga dengan ilmu yang ada pada dia? Kalau dia bersyukur, dia menikmati ilmu itu dengan cara yang baik, menyampaikannya, maka itu menjadi dia punya tuaian pada hari kiamat. Yang sebut ilmu yang bermanfaat. Bila manusia mati besok, mereka akan meninggalkan dunia ini kecuali terputuslah amalannya, dah tak ada usaha lagi, terputus amalannya, kecuali 3 perkara, antaranya ilmu yang bermanfaat.
Jadi kat sini kita minta satu supaya kita diberi, kita berlindung daripada kelemahan. Kemudian kemalasan. Dan satu lagi tuanya susah. Saya pernah satu ketika dulu pernah recall oleh seorang staff kita. Dia tanya tentang bagaimana Ustaz dia tak tahan lah. Jadi mak mertua yang tua nyanyuk yang macam-macam kerenah dia. Jadi ini tua nyanyuk dia. Kadang menimbulkan masalah kepada anak, menantu dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang bersabar, dan itulah laluan untuk dia mendapat syurga Allah SWT. Sifat pengecut, takut untuk menyatakan kebenaran. Sifat kikir, kadang-kadang Allah kurniakan kita sedikit kewangan, sedikit kesenangan, harta. Sebenarnya harta itu bukan milik kita pun. Harta itu dititipkan Allah, tetapi kita merasa harta itu milik kita. Mungkin ada orang datang bertemu dengan kita, kita tengah makan, kita rasa terganggu. Tak ada, pergi sana. Dengan suara nada yang tidak elok, nada yang tinggi. Kerana kita rasa duit yang ada yang kita nak bagi ni duit kita. Sebenarnya itu semua adalah milik Allah. Bagi Allah itu segala apa yang ada di langit dan bumi. Kita hanya dititipkan sebagai ujian. Sebagai ujian. Dan kita bersyukur ataupun adakah kita kufur atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Jadi kita kena berdoa dengan Allah SWT. Kerana harta boleh menjadi musibah pada kita pada hari pertemuan kita dengan Allah SWT. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku, ini kita dah baca yang tadi, yang bawah supaya cepat sikit. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada hati yang tidak khusyuk. Hari ini banyak komunal yang ditemukan oleh para ilmuwan Islam, bagaimana khusyuk. Sukar untuk mendapat khusyuk. Kalau dulu kita pernah dengar cerita, salafus soleh pernah dengar cerita sahabat solat burung boleh mendarat di atas kepalanya, di atas pundaknya, kerana menyangka tunggul. Kerana kalau khusyuk hati adalah khasyatil jawarih. Kalau hati khusyuk, maka jawarih, anggota juga akan menjadi tenang, rukun, damai. Kerana menyaksikan syuhud, menyaksikan kebesaran Allah, merasakan berhadapan dengan Allah yang maha berkuasa. Yang kita ni tak ada benda, dan sebenarnya kita ni tak wujud pun. Wujud kita ni adalah wujud yang dinisbahkan kepada kewujudan Allah SWT. Bukan wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki hanya Allah SWT. Dari jiwa yang tidak pernah kenyang, kadang-kadang kita tak pernah kenyang dengan apa yang kita peroleh. Ada segunung emas, kita nak 2 gunung emas. Daripada gunung emas, 2 gunung, 3 gunung emas. Tak pernah kenyang dengan, tak pernah rasa puas dengan apa yang kita miliki. Sedangkan kesudahannya, apa yang kita kumpulkan, saat kita bertemu dengan Allah, kita hanya membawa sekeping kain, kain putih. Itu pun nasib baiklah. Kalau dulu kita lahir tanpa seurat benang, tapi masa kita baliknya atas ihsan, ada juga lah beberapa helai kain putih yang membalut tubuh kita. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, kadang kita sampai pada tingkat puncak penguasaan dan tetapi ilmu itu mendorong kita kepada sifat yang tak baik, sifat yang dimurkai Allah, mudah dengan ilmu tadi. Merasa rendah orang lain yang tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan seperti itu. Dari doa yang tidak diperkenankan. Ini satu yang musibah yang besar apabila doa kita tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Sedangkan doa itu disifat sebagai muh, seperti otak bagi ibadat. Silah, doa itu dianggap sebagai senjata bagi orang Islam. Malam, ketika kita doa kita tidak didengar oleh Allah SWT, pada siapa kita nak mengadu. Sedangkan tempat pengaduan, tempat
nak bermanja, tempat nak mengadu, tempat nak memohon, hanya kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi bila kita dah bicara tentang nafs, sebenarnya bicara tentang nafs ni sangat luas. Dalam aspek kerohanian ni kita ada banyak terms, banyak istilah-istilah yang kita yang perlu tahu sebagai asal Muslim. Kita kena tahu istilah ini. Kalau istilah dari segi fizikal, kita hafal, kita tahu, kita boleh bercerita dengan orang. Tetapi aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita yang menentukan survival akhirat kita, kadang-kadang kita pun tak faham. Kita tak tahu. Kita tak ambil kisah. Ini satu yang malang bagi kita. Saya minta maaf kalau saya cakap ni mungkin agak robot sikit. Tapi saya bercakap untuk diri saya. Dan juga kalau boleh dimanfaat oleh masyarakat, boleh mendengar sesuatu yang berhubungan kepada Allah SWT. An-nafs iaitu jiwa. Iaitu jiwa yang bersifat latif, bersifat lembut, rohani, abstrak dan rabbani, bersifat ketuhanan. Jiwa seperti inilah yang menjadi unsur utama dalam diri setiap manusia. Kalau nak kita kata an-nafs ni ketika dia dijadikan, itu perlu pada khususan kuliah yang lain. Bukan secara online ini, kita perlu membaca kitab dan sebagainya untuk memahami an-nafs itu. Kerana dalam an-nafs itu ada Tuhan letakkan sifat kesyaitanan dan juga sifat kebinatangan. Kalau kita tak kenal, adakah kita berada pada sifat kesyaitanan atau kita berada pada sifat kebinatan, kita tak tahu. Jadi bagaimana kita nak islah, kita nak memperbaiki diri. Imam Al-Ghazali nak memudahkan kita, dia kata nafs ini, dia kata merangkumi, ada boleh kita klasifai pada dua pengertian. Dia kata, yang pertama dia kata merangkumi makna kekuatan amarah nafsu, nafsu yang amarah dan hawa nafsu dalam diri manusia, yang mana ia menjadi punca timbulnya segala sifat kecelaan di dalam diri manusia. Nafs ini mempunyai dua unsur, iaitu haiwaniyah. Nafsu ini ada sifat kehaiwanan. Sebab itu kita tengok orang yang bertuhankan kepada nafsu ini, Allahu Akbar. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu itu, kita tengok macam orang yang menganiaya binatang, kan? Dia sepak binatang itu, sepak kucing itu melambung. Ini ada sifat kehaiwanan. Tidak ada sifat merahmati, sifat kemalaikatan, sifat ketuhanan. Ada. Kenapa? Dia dipengaruhi oleh elemen-elemen syaitaniah dan juga haiwaniah. Haiwan, kita tengok cerita dia apa? Cerita nak makan minum, nak berkahwin, dan sebagainya. Begitu juga dengan adanya unsur syaitaniah, sifat kesyaitan. Kedua-dua unsur ini disebut bagaimana mengarah kepada melepaskan atau melampiskan nafsu semata. Bagaimana nafsu boleh berubah? Jadi kat sinilah perlunya proses tazkiyatun nafs, supaya nafsu itu boleh meningkat daripada nafsu amarah, lawamah kepada nafsu mutmainnah, iaitu nafsu yang tenang. Kan? Nampak benda tak baik, hati kita tenang oleh Allah SWT. Mungkin kita tak tercabar, mungkin tercabar, tetapi lekas kembali kepada mengingati Allah SWT. Allah Ta'ala pelihara. Bagaimana, macam mana Allah Ta'ala pelihara cerita tentang Nabi Yusuf dalam Al-Quran ketika dia diajak oleh Zulaiha untuk melakukan perkara yang mungkar. Kan? Tetapi kerana wujud nafsu mutmainnah, akhirnya dia dapat melepaskan diri daripada pelawaan yang kan. Maksud yang kedua atau makna yang kedua, an-nafs membawa maksud perasaan halus, latifah. Ia adalah hakikat yang terdapat dalam jiwa manusia itu sendiri. Tapi secara kesimpulannya boleh kita kata ini merupakan satu hasrat yang mencetuskan nilai-nilai kekuatan pada diri seorang insan bagi mencapai naluri kemahuannya, sama ada yang bersifat unsur kebaikan dan kejahatan. Sebab itu nafsu ini perlu kita upgrade dia dari masa ke semasa, berterusan kita berjuang. Apalagi hayat
selagi hayat di kandung badan kita terus berjuang untuk upgrade nafsu ni daripada sifat kebinatangan, sifat ke syaitanan ini naik jadi sifat ke malaikat. Yang malaikat ni sifatnya la ya'sunallah, malaikat ni tidak melakukan maksiat. Dan juga hanya melakukan perintah Allah SWT. Itu yang kita kena berusaha. Sebab itu dipanggil tazkiyatun nafs. Okey. Imam Al-Muhasibi. Sebenarnya Imam Al-Muhasibi antara imam yang awal-awal menceritakan tentang psikologi Islam. Dia cerita tentang bagaimana dia pakai ilmu nafs. Dia kata dia membagi nafs dalam diri manusia kepada 3 kategori. Dalam konteks manusia ketika mencari takwa, nak memelihara hak Allah. Sebab tu bila kita mula nak jadi manusia yang baik, kat situlah baru kita bertarung. Kalau kita tidak ada usaha untuk melakukan kebaikan, nak upgrade diri kita, tak ada pertarungan. Tak ada pertarungan. Tapi bila kita start nak baiki semayang kita, start nak membaiki amal kita, kat situ dia pertarungan antara bahan dan baik. So Imam Muhasibi dia classify, dia kata ada kategori yang pertama manusia yang dalam konteks nafs. Dia kata ada manusia yang membesar dalam keadaan sedar dan tidak cenderung kepada main-main lalu tergelincir di dalam maksiat. Ini memang betul dalam keadaan sedar, awareness. Itu sebagai keadaan awareness, maka dia dalam bahasa Arab man nasya'a ala khair, katanya dia tu. Maka ada di kalangan mereka ada yang membesar dalam keadaan yang sedar serta tidak cenderung kepada bermain-main. Kerana dunia ini Allah sifat la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah merupakan la'ib, main-main. Lahun, sesuatu yang melalaikan. Apa tak main-main, tuan-tuan kumpulkan duit. Beribu-ribu tuan-tuan buat rumah. Hampir 500,000, 1 juta. Bila tuan-tuan meninggalkan dunia, rumah tersebut tiba-tiba telah berpindah tangan kepada orang lain yang tak ada kena-mengena dengan usaha mencari nak membina rumah tersebut. Bila isteri tuan-tuan berkahwin dengan orang lain. Ini satu permainan. Jadi sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, hidup ni, dunia ni la'ibun wa lahun wa tafakhurun, untuk berbangga-bangga. Jadi kumpulan ini, kalau kategori pertama dia tak terlibat dengan dunia. Dia tak terlibat. Dia tidak tergelincir, dia tidak alpa. Dia sentiasa ingat pada Allah SWT. Dia sentiasa ingat misi kehadiran dia. Mereka ni siapa? Mereka ni adalah para nabi. Para siddiqun, orang yang benar. Rijalun sadaqu ma'ahadu. Lelaki-lelaki, wanita-wanita yang membenarkan apa yang mereka telah janji. Alastu bi rabbikum qalu bala, tidak aku Tuhan kamu? Ya. Lepas tu bila Allah perintahkan dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka ini mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar pengabdian. Maka golongan ini hidup dengan mengenal Allah dengan hati yang suci. Hati yang bersih, murni. Sebab tu bila golongan ini, maka dunia tidak masuk di dalam hati. Dunia tak masuk dalam hati dia. Nabi SAW ketika diberi pilih untuk jadi pembesar dengan nak menyampaikan dakwah dengan penuh dengan keadaan kesukaran, Nabi memilih untuk meneruskan usaha dakwah daripada memilih untuk menjadi raja. Bayangkan, kerana dalam keadaan awareness. Golongan yang hidup dalam keadaan mengenal Allah dengan hati yang suci. Mereka mampu melaksanakan suruhan Allah dengan mudah serta mampu menjinakkan hawa nafsu. Ada golongan yang kedua, golongan kelompok yang kedua ini, kategori yang kedua ini ialah mereka yang yang dalamnya bertembung antara baik dan buruk. Ini macam saya lah. Tuan-tuan mungkin berada pada kumpulan yang pertama, tapi saya mungkin berada dalam kumpulan itu. Kita sentiasa bertembung antara baik dan buruk. Ada masa kita salah kepada kehendak yang buruk. Lalu kita menyesal. Tapi yang untungnya kita menyesal.
Ini kita sebut nafsu lawamah. Lawamah mana dia ada penyesalan dalam hati dia. Bila dia melakukan kesalahan, dia ada penyesalan. Wa akhar sa'ibun min ba'da saubati. Dan nak sebutkan di sini dia kata ada satu golongan yang lain, dia kata orang yang bertaubat selepas jenuh bermain-main. Jadi untunglah orang yang bertaubat ni. Kalau bukalah cita-cita orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Antaranya Rabi'atul Adawiyah. Yang akhirnya Allah Ta'ala angkatkan martabat dia menjadi wali Allah. Menjadi kekasihnya. Banyak lagi cita-cita yang lain. Ribuan cerita. Kalau di Mesir itu saya teringat bila saya menziarahi para wali ini, saya rasa lebih beratus-ratus makam para wali. Kita menziarahi, mengenang kisah hidup mereka. Perjuangan mereka dalam menjadi untuk mendidik, mendisiplinkan diri menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah SWT, yang menyelesaikan misi-misi ketuhanan. Okey, kembali kepada Allah jahilan serta menyesal ada dosa-dosa dalam kehidupan. Mereka ini berazam untuk berubah pada arah kebaikan, melaksanakan ajaran-ajaran Islam bersungguh-sungguh, tidak mahu kembali kepada kehidupan. Tapi kadang-kadang, malangnya kadang-kadang bila kita dipujuk, akhirnya kita jatuh balik melakukan kesalahan. Sebab tu apabila kita dah bertaubat, tinggalkanlah tempat tersebut, tinggalkanlah perbuatan tersebut, tinggalkanlah aktiviti tersebut, jauhkanlah diri daripada kelompok itu. Dan ini kita bimbang sampai satu peringkat kita akan kembali. Sebab tu kita lihat pada penagih-penagih dadah. Kan, walaupun mereka telah dipulihkan di pusat pemulihan dadah, mereka balik semula bertemu dengan rakan-rakan yang lama. Akhirnya mereka kembali. Ini pada nafsu kelompok yang kedua. Dan kita berlindung kepada Allah SWT daripada kelompok yang ketiga. Ini memang dahsyat kelompok yang ketiga. Mereka yang sentiasa kalah dengan hawa nafsu. Dan hidup dalam dosa. Relax ni. Buat apa-apa benda-benda yang tak baik, relax ni. Buat dosa, buat maksiat, relax ni. Dan malang pada hari ni kalau kita tengok di Facebook, kita tengok di WhatsApp, Instagram, dah ramai dah kumpulan-kumpulan ini yang memaparkan maksiat dia. Memaparkan dosa-dosa yang dia buat live untuk ditonton oleh orang ramai. Jadi ini yang kita kena berhati-hati, kena memastikan diriku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, masyarakat kita, pimpinan yang kita pimpin, yang dipimpin daripada api neraka Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang ada ketua jabatan yang agak dia lebih prihatin daripada mereka kita. Mungkin ada kesilapan di tegur kita. Jadi kita kena terima dengan hati yang baik. Kerana ini adalah peranan pemimpin kepada yang dipimpin. Wasalis, yang ketiga, musirru ala zambi. Ini yang bahaya. Dia sentiasa berpanjangan dalam dosa. Mukim, bukan sekadar dia berpanjangan. Dia bermukim ala sayyi'ah. Duduk cantik molek dalam keadaan kejahatannya. Wanisia ni, lupa dia. Lalai dia. Saya pernah diceritakan ada satu sahabat saya, dia kata ada satu seorang sahabat dia telah ditugaskan ke negara jiran satu ketika dulu lah. Tugas di negara jiran di Thailand. Di Thailand ni macam-macam bentuk hiburan-hiburan banyak kat sana. Jadi bila dia dah sampai masa 6 bulan untuk balik bertugas balik ke tanah air, menangis dia. Menangis pasal apa? Menangis nak meninggalkan suasana seronok hiburan yang ada. Kita menangis rindu nak bertemu dengan keluarga, dia menangis kerana nak meninggalkan keseronokan. Ini kita bimbang, kita takut, kita duduk mukim dalam kelupaan, dalam kejahatan waliyahzubillah yang sentiasa dikalahkan oleh hawa nafsu dan lemah. Hawa nafsu yang mengalahkan sebabkan lemah rasa takut. Kerana kelemahan rasa takut pada Allah SWT. Macam mana nak rasa takut pada Allah? Pasal kita tak tahu, kita tak kenal.
Tak kenal diri kita yang sebenar. Siapa kita ni? Tak kenal. Siapa tu Tuhan? Yang sebenar, walaupun kita tahu Tuhan tu kita sembah dan sebagainya, tetapi hakikat mengenal Tuhan kita tak tahu. Tak faham lagi. Kehebatan, sifat-sifat kebesaran Tuhan tu kita tak faham. Sifat kasih sayang Tuhan kita tak faham lagi. Tidak menghayati lagi. Kan? Tidak menghayati lagi. Bila kita menghayati itu yang cucuran air mata itu. Sentiasa rasa kita ini kurang dalam melaksanakan tanggungjawab itu. Nafsu mereka ini tidak pernah kenyang. Dan tidak pula mereka ini rasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan daripada dosa-dosa. Dosa ini susah. Kotoran dosa dalam diri mereka ini menjadi penghalang untuk mereka. Tetapi bila kita melakukan dosa, disebabkan akan satu titik hitam dalam hati kita. Sehinggalah menjadi gelap. Bila dah gelap, macam mana cahaya Allah SWT nak masuk dalam hati kita. Jadi pastikanlah sentiasa kita bertaubat, istighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT, kerana satu daripada cara nak buang titik-titik hitam ni adalah dengan cara taubat, dengan cara istighfar, memohon keampunan. Nanti kita akan cerita insyaAllah dalam siri yang datang setelah diberi keizinan bagaimana kita nak dia ada proses dia yang kita kena lalukan. Kita lalu proses ini, barulah hati itu dapat disucikan. Barulah ia kembali menjadi jernih, terang, kembali kepada sifat fitrah dia. Kan? Barulah pada ketika itu melihat kebaikan itu satu keselamatan. Baru ketika itu kita dapat nikmat solat. Solat tadi khusyuk. Kalau orang tasawuf dia kata fanat. Fanat ketika dia melakukan solat. Kelompok yang ketiga ini yang memerlukan ubat. Yang ini perlu ubat. Yang ini kita nak usahakan. Ubat ini untuk nak pulihkan dia. Macam COVID lah. Hari ni kan, orang yang kena jangkitan COVID ni, kita perlu ada vaksin. Untuk nak dijak balik, nak awal penyakit. Jadi ini diperlukan vaksin yang nama dia Al-Khawf wal-Raja, iaitu rasa takut. Itu dia punya stage yang pertama lah, banyak lagi lah. Nanti bertaubat, istighfar, makamat yang perlu dilalui. Tetapi paling tidak pun dia bermula dengan Al-Khawf. Macam mana kita nak masuk lontarkan dalam jiwa dia rasa takut pada Allah SWT. Rasa berharap-harap dengan Allah, harap-harap dengan keampunan, dengan syurga Allah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan nafs kepada ini yang biasa kita lihat. Tadi saya bawa tu oleh Imam Muhasibi. Yang ini Imam Al-Ghazali yang agak biasa common dengan kita. Kita kata ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mafhumnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Sebab itu kita cari macam-macam solution dalam kehidupan kita. Tengok orang putih kan, nak cari ketenangan dalam hidup ni kan. Penuh hantar sana sini. Akhirnya kerana ada usaha yang dilakukan dalam membaca alam. Alam ini alam ayat-ayat yang sangat besar, yang banyak. Membaca ayat ini akhirnya mendapat hidayah dari Allah SWT. Berapa ramai telah revert to Islam, balik semula, menikmati keindahan Islam yang merupakan solusi dalam kehidupan manusia. Tengok macam yang merecupnya masjid seperti di bandar ni tadi, di kota-kota besar di Eropah, antaranya di London. Saya baca itu ada 400 masjid. Just imagine lah, 400 masjid. Bagaimana manusia mencari ketenangan yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya dah dengar bunyi mikrofon tu, mungkin time saya dah sampai. Sampai jadi saya ambil sikit lagi mungkin lah. Dalam ayat yang lain, dalam berkaitan dengan nafsu lawamah ni pula, wala usbin nafsil lawamah.
Aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Dan juga satu lagi nafsu, yang disebut nafsu amarah bisu. Itu semua dari ayat Quran yang menceritakan tentangnya. InsyaAllah kita akan teruka banyak lagi yang saya share dengan tuan-tuan. Tapi untuk konklusi dia, kita ikutilah satu kita kata nafsu ringkas lah, yang telah nak menggambarkan apa itu nafsu. Jadi saya baca dia punya translation dia. Fahamilah bahawa nafsu itu adalah seperti anak kuda yang sangat bagus. Setiap kali ada orang melihatnya, pasti terkagum dengan keindahan dan kebagusan. Hinggalah seorang ahli kuda berkomentar. Dia berkomentar, kuda ni nampak memang baik, bagus dia, tetapi tidak berarti sama sekali sampai dia dilatih dan ajar dengan begitulah nafsu kita. Tuan dan perempuan, saya rasa cukuplah sampai di situ bicara kerohanian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan. Aku lupa bihadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun akan balik ke rumah. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Dr. Sulaiman Syakib atas perkongsian ilmu, perkongsian maklumat dan juga panduan yang boleh kita sama-sama ikuti dalam menjadikan diri kita lebih tenang, lebih damai dalam melakukan apa saja tugasan, terutamanya menjadi kata orang staf UTM yang tenang, yang damai, yang tidak mempunyai masalah yang serius. Kerana kita memerlukan sebagai manusia, kita perlukan yang tenang, hati yang lapang, dan kalau tentu mengingati Allah itu lebih utama dari yang lain-lain, insyaAllah. Dan setakat itu saja untuk perkongsian yang telah pun diberikan oleh Al-Fadhil Dr. Sulaiman Syakib. Sekali lagi terima kasih kepada beliau atas perkongsian ini. Dan seperti biasa, sebelum menutup majlis, Doktor, mohon Doktor untuk memimpin bacaan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأقنا بالحق والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة في هذا المآل إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل منا. Minum takaman yang kering. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Sulaiman, terima kasih kepada Dekan dan semua pihak pengurusan serta Encik Errol Azmi selaku penyelaras program-program online Pusat Sosial dan Kemanusiaan. Dan Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan di lain masa dan ketika. Semoga kita terus diberkati Allah di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.